Tuan, para media sahabat semua, terima kasih kerana menghadirkan diri pagi ini dalam satu sidang akhbar untuk saya maklumkan perkembangan status peristiwa event semalam ya, di Stadium Kelana Jaya. Yang pertama sekali, in spite of tidak comply dengan kehendak undang-undang Akta Perhimpunan Aman Seksyen 9(1), di mana kena hantarkan notis kepada polis 10 hari sebelum ya. Jadi pengajur event telah meneruskan event semalam. Kita pun telah menerima notis dan kita last minute semalam pukul 12.20. Jadi kita dah maklumkan dia kena tunda supaya dapat requirement 10, supaya adil kepada penduduk-penduduk di persekitaran, supaya penduduk-penduduk dapat maklumkan. Jadi tidak tanduk itu tidak dibuat. Dia ada kumpulan-kumpulan tertentu semalam telah meneruskan ya, telah meneruskan acara semalam sehingga melanggar undang-undang di bawah Seksyen 9 dalam kurungan 5 Akta Perhimpunan Aman 2012. So, siasatan polis menjurus kepada kesalahan tersebut telah dijalankan. Satu. Dan yang keduanya, akibat daripada event semalam juga telah menyebabkan banyak kesesakan lalu lintas dan kegusaran kepada masyarakat-masyarakat di sekeliling kawasan itu, sehinggalah kepada kawasan-kawasan lebuh-lebuh raya yang menuju ke Stadium Kelana Jaya. Okey, ini akibat langsung dari segi kedegilan pihak-pihak tertentu untuk meneruskan. Sekiranya notis disampaikan kepada polis, polis telah memberi nasihat yang sewajarnya berdasarkan kepada kapasiti stadium, berdasarkan kepada kedudukan parking lot yang ada di stadium itu about 700 lebih. So kita boleh nasihatkan berapa ramai wajar. Sekiranya lebih daripada berapa ribu pengunjung-pengunjung, mungkin kita akan nasihatkan buat di tempat yang lebih besar. So oleh kerana kedegilan begini, tidak menitik beratkan undang-undang, peraturan dan sebagainya, mengikut nafsu ya, ikut nafsu, jadi terjadilah peristiwa macam semalam sesak di pelbagai tempat. Cubalah bayangkan sekiranya berlaku kecemasan, apa akan jadi? Siapa yang merana? Sebab itu kehendak undang-undang itu selaras dengan kehendak pasukan. Pasukan akan menyusun atur, memudahkan cara sekiranya mereka atau pihak tertentu hendak mengadakan perhimpunan. Kita tidak menghalang sebarang perhimpunan selagi ia menuruti undang-undang ya. So saya menasihatkan pihak-pihak tertentu supaya mengikuti undang-undang. Sayangilah negara kita ni, sayangilah keamanan yang kita ada. Akibat langsung daripada peristiwa semalam, pihak polis bertugas, dan dalam pertugasan kita semalam, kita telah mendapati beberapa kesalahan telah dilakukan. Seperti mana saya nyatakan tadi, yang pertama ialah Seksyen 9 dalam kurungan 5 apa ataupun Akta Perhimpunan Aman. Itu yang pertama. Kesalahan yang jelas wujud pertama, kita siasat. Yang kedua, berkenaan dengan ucapan-ucapan yang berbau hasutan, seditious tendency. Seditious tendency. Ada 33 orang berucap semalam. 33 berucap semalam, dan 28 di antaranya, 28 of them, pada kita dah menjalankan siasatan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948, iaitu yang berbau hasutan ya. Yang ketiga, kita juga melihat kepada satu lagi kesalahan, iaitu Seksyen 124B Bravo Kanun Keseksaan. Seksyen 124B ini ialah aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen. Aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen. Sesiapa yang disabitkan hukuman di bawah Seksyen 124B Bravo Kanun Keseksaan boleh dihukum sehingga 20 tahun. Kes ini kes yang berat. Jadi pihak polis
nak menegaskan di sini bahawa kita memandang berat mereka yang blatantly disregard of the law. Ya, tidak memperdulikan undang-undang, tidak menghormati hak asasi rakyat-rakyat yang duduk di sekeliling di kawasan tempat-tempat mereka nak berhimpun ini. Patuhilah undang-undang, patuhilah peraturan yang telah sedia ada di negara kita.